Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung bab 6 tingkatan 5 iaitu persediaan memulakan perniagaan part 2. Okey, di part 2 ini kita akan tengok simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang. Okey, kat sini dia bagi beberapa contoh urus niaga untuk kedai komputer Suriah sepanjang bulan Jun 2017. Okey, untuk lebih awak memahami situasi urus niaga ni, awak kena berada di tempat Puan Suriah. Okey, awak adalah sebagai Puan Suriah. Jadi awak lebih faham apa dia dokumen yang disediakan untuk urus niaga ni. Okey, kat sini kita ada 11 urus niaga. Urus niaga yang pertama, Puan Suriah membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal perniagaan. Okey. Kalau macam ini setakat memo sahaja untuk maklumkan yang Puan Suriah bawa masuk wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal perniagaan. Okey. Ini contoh dia. Okey, memo kedai komputer Suriah kepada pengurus akaun pemilik bawa masuk wang tunai RM30,000 sebagai modal untuk membuka perniagaan. Okey. Untuk urus niaga yang kedua, Puan Suriah membuat belian barang niaga secara kredit sebanyak RM9,950. Okey, kalau kita nampak belian barang niaga secara kredit. Okey, keyword kredit itu automatik dokumen yang digunakan untuk urus niaga ini adalah invoice. Sama ada invoice asal ataupun salinan sahaja kita nak kena tahu. Okey, kalau dia kata belian barang, maknanya kita beli barang daripada pembekal and kita yang akan dapat invoice asal. Jadi kita akan dapat invoice asal. Kita tengok dokumen dia. Okey, ini contoh dokumen invoice. Lepas tu nampak tak dekat bahagian kiri atas tu asal. Jadi syarikat komputer Maju Sdn Berhad ini adalah kita punya pembekal. Kita adalah kedai komputer Suriah. Okey, syarikat komputer Maju yang bagi invoice kepada kita dan menyatakan bahawa jumlah yang perlu kita bayar ialah RM9,950. Okey. Urus niaga yang ketiga ialah Puan Suriah membeli beberapa alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak RM54 secara tunai. Ini contoh macam awak nak pergi Tesco ataupun kedai RM2 nak beli alat tulis untuk perniagaan awak, bayar RM54. Jadi awak akan dapat apa? Awak akan dapat receipt ataupun slip daftar tunai sebanyak RM54. Okay, so urus niaga yang ketiga ialah ni dia. Okay, slip daftar tunai daripada Pasaraya Min Sun. Okey, sebanyak RM54. Okey, urus niaga yang keempat, Puan Suriah membuat jualan barang niaga sebanyak RM10,000 secara kredit. Nampak perkataan kredit, automatic invoice. Okey, tapi berbeza dengan yang urus niaga yang kedua tadi, Puan Suriah yang beli barang. Yang urus niaga yang keempat ni, Puan Suriah yang jual barang niaga secara kredit sebanyak RM10,000. Jadi invoice juga, tapi dokumen dia adalah invoice salinan. Sebab Puan Suriah ni yang kena bagi invoice asal kepada dia punya pelanggan. Okey. Kita tengok. Okey, ni dia dokumen yang keempat. Invoice dari kedai komputer Suriah kepada pelanggan dia iaitu IT Tech. Okey, jumlah yang IT Tech tu perlu bayar kepada kita iaitu kedai komputer Suriah ialah RM10,000. Okey, ini adalah invoice salinan. Okey, urus niaga yang kelima, Puan Suriah membeli barang niaga secara tunai sebanyak RM1,740. Okey, beli barang niaga secara tunai. Maknanya dia beli barang niaga lah. Okey, kita akan dapat receipt. Sebab secara tunai RM1,740. Okey, kita tengok dokumen yang ke-5. Okey, ni dia. Bil tunai ataupun resit tunai lah. Okey, bil tunai daripada syarikat komputer Maju kepada kedai komputer Suriah sebanyak RM1,740. So kalau dia
bayar secara tunai, bukan secara kredit kita akan dapat bil tunai. Kalau kredit baru akan invoice. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula urus niaga yang ke-6, iaitu pelanggan Puan Suria menjelaskan hutangnya sebanyak RM10,000. Tadi awak tengok kan urus niaga yang ke-4, kita keluarkan invoice kepada kita punya pelanggan. Sekarang pelanggan pula bayar hutang dia sebanyak RM10,000. Jadi apa yang kita kena bayar sebagai apa yang kita kena bagi sebagai bukti kita dapat RM10,000 tu ialah resit. Okey. Kita tengok dokumen yang ke-6. Resit rasmi ni. Okey. Resit rasmi daripada kedai komputer Suria kepada IT Tech kerana menjelaskan hutang RM10,000. Okey, ni dokumen yang ke-6. Okey, urus niaga yang ke-7. Puan Suria membayar bil telefon perniagaannya sebanyak RM195.35. Okey, ni bil telefon lah. Okey. Dokumen 7. Okey, ni dia bil telefon. Okey. Kemudian kita tengok pula urus niaga yang ke-8. Puan Suria membuat bayaran gaji kepada pekerja Encik Ibrahim Ahmad sebanyak RM900. Ini pun memo. Okey. Ini pun kita boleh bagi voucher pembayaran. Okey, voucher pembayaran maknanya menyatakan yang kita bayar gaji pekerja pada bulan Jun 2017 iaitu RM900. Okey, urus niaga yang seterusnya adalah urus niaga yang ke-9. Puan Suria menjelaskan hutangnya dengan pembekal sebanyak RM9,950. Jadi Puan Suria yang akan dapat resit asal daripada pembekal. Okey. Tengok dokumen yang ke-9. Okey, ni dia resit rasmi asal daripada syarikat komputer Maju Sdn Bhd kepada kedai komputer Suria kerana menjelaskan hutang RM9,950. Okey, sekarang kita tengok pula urus niaga yang ke-10 iaitu Puan Suria mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak RM200. Yang ini memo sebab dia ambil duit perniagaan untuk kegunaan peribadi banyak RM200. Jadi ini adalah memo kepada pengurus akaun dia. Okey, kita tengok contoh dokumen dia. Okey, ini dia. Memo kepada pengurus akaun, pemilik mengeluarkan wang tunai sebanyak RM200 untuk kegunaan peribadi. Okey, dan yang terakhir sekali, urus niaga yang ke-11 ialah Puan Suria menjelaskan sewa kedai sebanyak RM900 secara tunai. Okey, bila kita bayar sewa tunai, kita akan dapat apa sebagai bukti pembayaran tersebut? Okey, kita akan dapat resit lah. Okey, resit sebagai bukti pembayaran tersebut ataupun voucher pembayaran. Okey, ini dia. Voucher pembayaran, bayaran sewa kedai bulan Julai 2017. Voucher pembayaran ini dikeluarkan oleh kedai komputer Suria kepada Encik Muhammad Azizi. Okey, kita bayar RM900. Okey, voucher pembayaran ni maksudnya apa semua yang kita nak bayar, kita kena keluarkan voucher pembayaran ni sebagai bukti yang kita dah keluarkan duit dan kita dah
bagi duit kepada orang tu akan sign pada voucher pembayaran kita sebagai tanda yang mereka dah terima. Nampak tak? Cik Azizi ni pemilik kedai tu. Okey, dia dah terima duit sewa kita daripada kita. So dia sign dekat bahagian penerima tu. Okey, ni adalah voucher pembayaran sebagai bayaran sewa kedai. Okey. So itu adalah contoh urus niaga. Berdasarkan urus niaga, apa dia dokumen yang diperlukan. Okey, sekarang penyediaan penyata aliran tunai. Okey, penyata aliran tunai ini merupakan satu penyata lah yang menunjukkan aliran wang tunai masuk dan wang tunai yang keluar dalam tempoh kewangan tertentu. Okey, kalau awak tengok ni contoh format penyata aliran tunai. Okey, dia ada baki bibi. Baki bibi adalah baki daripada bulan lepas. Okey, campur dengan penerimaan. Okey, penerimaan adalah bila awak merekodkan penerimaan wang daripada urus niaga perniagaan. Semua duit-duit yang kita terima, duit-duit tunai yang diterima kita akan rekodkan dekat penerimaan, dan semua perbelanjaan ataupun pembayaran yang kita keluarkan wang tunai kita akan rekod dalam pembayaran. Okey, lebihan atau kurangan ni, lebihan ni akan berlaku apabila jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran. Kurangan pula akan berlaku bila jumlah penerimaan kurang daripada jumlah pembayaran. Dan baki HB pula, dia merekodkan baki tunai pada akhir setiap bulan. Baki HB inilah yang akan menjadi baki BB pada bulan hadapan ataupun bulan yang berikutnya. Okey. Ini adalah format penyata aliran tunai. Okey, sekarang kita akan tengok pula dari segi pemasaran dan jualan. Sebab bila nak memulakan perniagaan ni kita kena tahulah okey, apa itu pemasaran dan apa itu jualan. Okey, pemasaran ni adalah strategi, proses ataupun kaedah yang berkesan untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, biasanya daripada pemasaran ni, produk atau perkhidmatan ni kita dapat agihkanlah kepada pengeluar, daripada pengeluar kepada pengguna untuk memberi kepuasan kepada pengguna dengan memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, jualan pula adalah aktiviti pertukaran hak milik sesuatu produk antara pembeli dengan penjual dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Sebenarnya pemasaran dan jualan ni dia ada matlamat yang sama, iaitu kedua-duanya menjana keuntungan. Kedua-duanya ada target untuk mendapatkan sales ataupun keuntungan. Okey, persediaan menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan kena ambil kira aspek yang berikut, iaitu campuran pemasaran. Okey, campuran pemasaran ni kita lebih kenal dia ataupun lebih glamour dikenali sebagai mix marketing. Mix marketing ni kalau dekat IPT kita panggil dia sebagai mix marketing. Okey, campuran pemasaran terdiri daripada produk, agihan ataupun tempat, harga ataupun dan juga promosi. Okey, kita juga boleh kenali dia sebagai 4P, iaitu product, place, price and promotion. Itu lebih mudah kalau nak hafal. Okey. Okey, produk adalah apa dia produk dan perkhidmatan yang seseorang peniaga itu jual. Kena tahu ciri-ciri kekuatan bentuk fizikal produk yang ditawarkan dari segi jenama, pembungkusan, reka bentuk, saiz, kualiti. Okey, kalau perkhidmatan pula kena tahulah apa package-package yang ditawarkan. Okey, agihan dan tempat pemasaran pula. Okey, biasanya usahawan ni kita kena pilihlah tempat yang sesuai untuk pasarkan produk kita, tempat yang ada permintaan dan sebagainya. Okey, kadang-kadang perniagaan kena ada premis yang tetap lah. Okey, kalau peniaga tu ingin memiliki premis yang tetap, kena pilih
tempat yang sesuai, yang ada infrastruktur yang lengkap, okey, dan pelanggan mudah untuk sampai ke tempat tersebut. Kalau peniaga tu tak pilih, tak nak ada premis yang tetap, kena pilih saluran agihan yang sesuai. Okey, contoh macam kalau nak berniaga online, kena tahu macam mana cara barang kita sampai kepada pelanggan dan kena tahu kat mana platform kita nak jual barang kita, sama ada di Shopee ataupun di website ataupun di Instagram dan sebagainya. Itu adalah tempat. Okey, ni contoh tempat dia menyimpan stok. Okey, harga ialah barang yang perlu dibayar oleh pembeli untuk memiliki produk atau perkhidmatan. Okey, biasanya kalau kita nak tetapkan harga, kita kena tetapkan harga yang berpatutan lah. Sebabnya customer ni biasanya dia sensitif sikit tentang harga suatu produk dan perkhidmatan. Sebab kalau bagi dia orang, kalau dia beli barang yang mahal, kualiti pun mesti setanding dengan harga. Dan ada setengah customer pula, dia lebih suka membeli dengan harga yang lebih murah, walaupun kualiti biasa-biasa je. Jadi usahawan kena mempertimbangkanlah permintaan pengguna, kos pengeluaran juga, persaingan dalam menetapkan harga. Jangan nakkan jualan yang banyak tapi awak letak harga yang terlalu rendah sehingga tak dapat nak menampung kos pengeluaran dan sebagainya. Okey. Biasanya usahawan dia akan buatlah pemberian diskaun juga untuk menarik pelanggan. Okey, promosi pula ialah satu cara ataupun proses memberitahu, menyediakan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk beli sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Okey, promosi sekarang dah banyak cara kan. Daripada pengiklanan, kita boleh buat brochure. Sekarang banyak orang buat promosi di internet. Lebih mudah dan ramai yang akan view. Contoh, kaedah promosi terdiri daripada pengiklanan. Okay, pengiklanan ni sama ada media bercetak ataupun media elektronik lah buat iklan. Kemudian kita ada jualan langsung juga. Jualan langsung ni adalah interaksi dan pertemuan secara peribadi antara jurujual dengan bakal pelanggan. Contoh jualan langsung, kalau awak tengok orang yang bawa dia punya produk direct jual kepada pelanggan. Cara promosi yang ketiga ialah promosi jualan. Yang ini dia melibatkan pelbagai jenis insentif lah. Contoh macam kalau dia buat cabutan bertuah, buy one free one, pemberian kupon, sampel percuma. Contoh macam Nescafe, dia nak memperkenalkan kopi baru dia. So dia bukalah booth kecil, bagi sampel percuma yang kecil-kecil tu kepada customer. Itu adalah salah satu promosi jualan juga. Dan akhir sekali publicity. Okay, publicity ni dia macam contoh macam perlawanan bola sepak. Perlawanan bola sepak ditaja oleh Milo. Jadi Milo akan taja perlawanan bola sepak tu. Jadi Milo akan mendapat publicity daripada perlawanan tu. Ada pasang banner Milo, ada iklan pun Milo masa rehat perlawanan tu dan sebagainya. Tu maksud publicity. Kira macam taja sesuatu program, so kita akan dapat publicity. Macam tu juga kalau fashion designer yang menaja fashion pakaian-pakaian artis, kan artis selalu cakap okey, fashion saya hari ini adalah hasil rekaan sekian. Jadi dapatlah publicity kat situ. Okey, tu maksud publicity. Okey, dah habis bab 6. Itu sahaja untuk bab 6 yang perlu awak tahu. So, jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye.